wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Alhamdulillah, hari ini Info Sihat Ahmad Afiq kembali untuk berkongsi tajuk kesihatan yang menarik hari ini, iaitu penyakit yang berpunca daripada masalah kesedihan. Baiklah, sebelum ini kita pernah berkongsi tentang apakah makanan yang terbaik untuk mengurangkan gejala kesedihan, dan apakah pula rawatan-rawatan yang terbaik untuk mengatasi masalah kesedihan ni. Baiklah, hari ini kita pula akan bercerita tentang apakah penyakit yang timbul hasil daripada kesedihan yang memanjang. Jadi masalah kesedihan ni perlu diatasi, dirawati segera. Jika tidak, ia boleh menimbulkan pelbagai-bagai implikasi yang tidak baik pada kesihatan seseorang tersebut. Apabila seseorang itu sedih, maka vital force seseorang itu ataupun tenaga hayat seseorang itu menjadi terganggu. Lantas seseorang itu tidak dapat mengawal dengan baik emosi dan mental seseorang itu, dan akan menimbulkan berbagai-bagai jenis penyakit yang akan dialami. Di sini saya nyatakan lebih kurang 15 penyakit yang akan timbul hasil daripada kesedihan yang dialami oleh seseorang itu. Ini bermaksud 15 produk yang dihasilkan oleh badan melalui hasil kesedihan yang melanda pada seseorang itu. Hari-hari sedih, muram durjana, sedih, pilu, sayu. Jadi setiap hari main perasaan yang sama akan menimbulkan perasaan yang sedih. Okey, baiklah, di sini saya senaraikan 15 penyakit punca daripada kesedihan. Okey, baiklah, yang pertama adalah yang akan timbul adalah penyakit kemurungan. Apabila terlalu lama sedih, akan menjadi kemurungan. Yang kedua, penyakit yang boleh timbul hasil daripada masalah kesedihan ni adalah penyakit histeria. Lama-lama murung, lepas tu boleh jadi histeria. Kenapa histeria boleh berlaku? Kerana saraf tunjang seorang itu menjadi lemah, jadi mudahlah seorang itu menjadi histeria. Belum lagi cerita masuk hantu. Histeria ni banyak-banyak punca. Histeria daripada stres, mental emosi, dan boleh juga faktor-faktor luar yang lain. Okay, seterusnya, yang ketiga, penyakit yang akan timbul punca daripada kesedihan ni adalah penyakit darah tinggi. Jadi elok-elok duduk sedih hari-hari, lama-lama darah naik tanpa sedar. Darah tinggi yang naik ni apabila tidak terkawal boleh pula terkena penyakit kolesterol dan juga stroke. Okey, seterusnya yang keempat, penyakit yang timbul hasil daripada masalah kesedihan berpanjangan ni adalah penyakit bel palsi. Ini adalah satu penyakit yang popular yang sering terjadi apabila seseorang itu terlalu sedih. Maknanya bel palsi ni boleh terkena pada seseorang tersebut. Seterusnya yang kelima, penyakit yang boleh terkena pada seorang itu kerana terlalu sedih adalah penyakit serangan angin ahmar ataupun stroke. Stroke ni boleh terjadi kerana puncanya darah tinggi naik. Okey, seterusnya yang keenam, penyakit yang punca daripada kesedihan ni adalah gastrik. Jadi gastrik boleh berlaku pada seseorang itu kerana terlalu sedih. Dan lebih malang lagi, apabila gastrik terlalu banyak, terlalu kuat, seorang itu boleh terkena penyakit GERD, GERD. Makna penyakit GERD ni lebih hebat daripada penyakit gastrik. Itulah hasil produk yang dihasilkan oleh badan kerana masalah kesedihan tu yang tidak terkawal. Seterusnya yang ketujuh, penyakit yang boleh timbul hasil daripada kesedihan ni adalah penyakit migrain. Migrain, sakit kepala, jadi apabila selalu migrain, maka daya fungsi ingatan tu dan daya kreativiti tu tidak akan meningkat lah. Kerana masalah migrain tu sering mengganggu pada seorang tu kerana kesedihan. Yang seterusnya yang ke-8, masalah yang akan terjadi penyakit pada seorang tu kalau sering sedih ni adalah penyakit sembelit. Kenapa sembelit boleh berlaku? Sembelit boleh terjadi kerana terlalu stres, memikirkan masalah dan terlalu sedih. Fikir sangat masalah, fikir stres, tekanan emosi mental, lalu boleh kena sembelit. Apabila kena sembelit, tak boleh dah berak. Jadi kalau bila tak dapat berak, jadi macam-macam lagi masalah penghadapan ni yang akan berlaku. Baiklah, yang ke-9,
Kerana terlalu sedih juga, seseorang tu boleh terkena sawan. Sawan, kejang urat dan sebagainya, krem tak terpasal. Boleh terjadi kerana terlalu sedih yang memanjang, yang terlalu terbawa-bawa. Jadi, hati-hatilah. Okey, yang ke-10, penyakit yang boleh sering terjadi kerana masalah kesedihan ni adalah penyakit alergi. Alergi gatal-gatal, selalu naik gatal-gatal kat badan, kat kaki, kat mana-mana tempat lah. Jadi gatal sana, gatal sini. Jadi kenapa alergi ni boleh timbul? Ianya boleh timbul kerana masalah kesedihan. Tapi bila tenaga hayat tidak dapat menanggung, maka naiklah alergi itu dekat badan. Okey, seterusnya yang ke-11, apabila terlalu sedih ni boleh menyebabkan keguguran rambut. Apabila dah berlaku gugur rambut ni, tu dah tahu tu sedih tu selalu jadi gugur rambut. Hormon tidak stabil. Seterusnya yang ke-12, masalah yang timbul hasil daripada terlalu sedih ni juga akan jadi sakit belakang. Sikit-sikit sakit belakang. Sikit-sikit sakit belakang. Itulah hasilnya. Yang ke-13, penyakit yang timbul daripada masalah kesedihan ni adalah slip disc. Slip disc seperti kita dah bicarakan sebelum ni, apa itu slip disc dan apakah rawatan-rawatannya. Jadi slip disc ni apabila dah kena sakit belakang, dia akan tambah ekstra lagi lah, tambah perisa satu lagi. Maknanya dia akan jadi slip disc. Jadi itulah dia hasil daripada kesedihan. Baiklah, yang ke-14, penyakit yang datang kerana kesedihan ni adalah gangguan haid yang tidak teratur. Sama ada terlalu datang awal, terlalu datang lewat, ada yang tak datang langsung, ada yang lama, ada yang sekejap. Macam-macam boleh terjadi kerana masalah kesedihan ni. Seterusnya yang ke-15, penyakit yang datang kerana masalah kesedihan ni juga seorang itu boleh menyebabkan seorang itu boleh terkena penyakit lemah tenaga batin ataupun lemah syahwat. Tak kira lelaki perempuan, apabila terlalu sedih sampai tidak ada nafsu, jadi payah juga. Jadi itulah dia penyakit yang timbul, yang terjadi jika seorang itu terlalu sedih. Jadi berpada-padalah dalam sedih. Sedih ni Tuhan ciptakan untuk kita meriliskan tension. Apabila kita sedih ni, yang bagusnya yang seketika ni, sedih ni supaya kita ingat, insaf, sedar, muhasabah diri, dan lalu kita akan bangkit menjadi motivasi. Sebenarnya apabila kita sedih, kita meluahkan perasaan kita. Lantas apabila setelah kita luahkan, kita menjadi satu motivasi untuk kita bangkit semula. Jangan dibawa dipanjang-panjangkan kesedihan itu. Jika dibawa dipanjang-panjangkan, maka inilah hasilnya. Antara contohnya 15 penyakit yang timbul daripada masalah kesedihan ini. Sebenarnya banyak lagi masalah yang akan timbul. Masalah yang akan timbul jika seorang itu kesedihan. Tapi di sini saya senaraikan hanya 15 dahulu. Kerana 15 ni pun dah cukup banyak dan penyakit-penyakit ni sangat popular. Jadi berdasarkan pengalaman saya pun, jika kita merubat seseorang itu, kita merawat seseorang itu, kita tanya history penyakit-penyakit dia ni, semua banyakkannya punca daripada kesedihan. Maknanya tepatlah apa antaranya 1 hingga 15 ni. Ini antara salah satu contoh kenapa seorang itu boleh terkena berbagai-bagai penyakit ini. Jadi oleh itu, janganlah terlalu sedih dan dapatkanlah rawatan untuk kesedihan seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini. Dapatkan rawatan tentang masalah kesedihan dan jadikanlah makanan-makanan harian yang saya telah sebutkan sebelum ini yang terbaik itu untuk merawat segala masalah kesedihan kita. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya dapat manfaat kepada kita semua. Semoga kita berjumpa lagi pada siaran yang akan datang. Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe dan share. Jangan lupa share, like di Facebook saya, like dan share Facebook saya Al-Murtaza Hijamah Center. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel saya Info Sihat Ahmad Hafiz. Terima kasih atas perhatian anda semua. Terima kasih atas tontonan dan terima kasih atas komitmen anda bersama saya pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari-hari yang lain pula dengan topik-topik yang baru pula, insyaAllah. Baiklah, di sini saja pada hari ini. InsyaAllah semoga kita dapat manfaat bersama dan dapat dikongsikan pada semua. Terima kasih kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi pada rancangan Info Sihat Ahmad Hafiz yang lain pula, insyaAllah.
Maximum your potential. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.